11 sampai bulan 12, dia dah habiskan topik 1, 2 dan 3 macam tu lah. Ataupun sampai 4, 5 dia dah habis lah topik dia study sendiri. Ni yang kira advance lah. So waktu exam first term tu, dia dapat straight A dah. Sebab apa? Dia dah study pada bulan 12 tu cuti. Jadi jangan sia-siakan cuti awak. Maksudnya bila zaman teacher dulu ada, zaman sekarang ni mesti lagi ramai lah. Masa lagi ramai lagi orang yang dah study sebenarnya. Jadi awak jangan tertinggal. Teacher dulu dah menyesal lah tertinggal bulan 12 tu, kononnya honeymoon lah kan. Bukanlah honeymoon cinta. Honeymoon duduk relax main handphone. Zaman tu baru nak ada handphone. Lepas tu dah menyesal tak sudah. Okay. So ada masa lagi 1 minggu. Please don't waste your time. Alright. Okay, untuk topik ni adalah fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Sekejap lagi kita akan belajar. Maksud persamaan kuadratik tu, apa maksud satu pemboleh ubah? Ni cikgu ambil kat internet je, kejap lagi kita akan share lah. Apa benda ni, slide ni cikgu akan share, so don't worry. So fungsi dan persamaan kuadratik. Okay, apakah yang dimaksudkan dengan ungkapan kuadratik? Okey, ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah ialah ungkapan yang kuasa tertinggi pemboleh ubahnya 2. Okey, ungkapan kuadratik ni dia yang kita pernah belajar, bukanlah kita. Kan awak pernah belajar lah kata 1, 2 dan 3 contoh. 2x kuasa 2 tambah 3x tolak 4 contoh. Ni dipanggil persamaan kuadratik. Okay, kalau dia sama dengan kosong, dia maksudnya persamaan kuadratik lah. Kalau dia tak ada sama dengan kosong, contohnya macam ni je. 2x kuasa 2 tambah 3x tolak 4. Ini yang dia panggil sebagai ungkapan kuadratik. Ini dipanggil sebagai ungkapan kuadratik. Okay. Jadi dekat sini, dalam topik ni, kita hanya belajar kuasa tertinggi dia hanyalah 2. Apa maksud kuasa tertinggi? Maksudnya 2x kuasa 2. Ni. Yang kita akan belajar adalah kuasa tertinggi dia, x dia adalah 2. Ni 3x. Kuasa dia 1 lah. Yang ni tak ada x. Okay. Jadi ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Apa maksud satu pemboleh ubah? Maksudnya dia ada x sahaja. Dia tak campur x dengan y. Contoh, 2x kuasa 2 tambah 3y tolak 4. Kalau dekat sini, ada berapa pemboleh ubah dia? Yang kita tulis ni. Ni satu pemboleh ubah. Ni pemboleh ubah yang kedua. Okey, jadi ini dipanggil 2 pemboleh ubah. Tapi hari ni kita tak belajar 2 pemboleh ubah. Kita nak belajar 1 pemboleh ubah sahaja. Boleh faham ke? Ya. Ungkapan kuadratik maksudnya dia adalah 2x kuasa 2 tambah 3. Dia adalah satu persamaan je lah. 3x tolak 4. Ini dipanggil ungkapan kuadratik. Apabila disebut satu pemboleh ubah, maksudnya dia ada x sahaja. Dia tak ada x dan y dan z, m, n ke apa tak ada. Dia ada satu je huruf. Itu yang dipanggil sebagai satu pemboleh ubah. Okey. Jadi kita tengok kat sini. Secara generalisasi, bentuk suatu ungkapan kuadratik adalah, ni adalah bentuk dia lah. Ax kuasa 2 tambah bx tambah c. Sama tak dengan yang teacher tulis ni? Sama je lah. Kan? 2x kuasa 2 tambah 3x tolak 4. Nak tambah 4 pun boleh, tak ada masalah. Okay, jadi kita akan tulis dia sebagai ax kuasa 2 tambah bx tambah c. Ada yang confuse ke? Belum lagi ya, jangan confuse lagi. Ni cikgu terangkan dulu je. Apa yang dikatakan ungkapan kuadratik tu, itulah dia. Dia adalah ada x kuasa 2, ada x, c ni tak ada apa-apalah.
Tu je. Okey, dengan keadaan A, B dan C ialah pemalar, X ialah pemboleh ubah. So, contoh dekat sini. X kuasa 2 tambah 2X tolak 1. Ini dipanggil sebagai ungkapan kuadratik. Ni yang teacher dah terang tadilah. X kuasa 2 tambah 2X tolak 1. Kita ada X kuasa 2, kita ada 2X, kita ada negatif 1. Ini dipanggil ungkapan kuadratik. Contoh, kalau kita tak nak letak X, kita nak letak Y. Negatif Y kuasa 2 tambah 3Y. Ini pun contoh ungkapan kuadratik juga. Tak nak letak Y, nak letak M pula. 1/3 M kuasa 2 tolak M. Yang ni. Ini pun contoh ungkapan kuadratik. Ni contoh je. Cikgu terang ni semua contoh ungkapan kuadratik. Tak ada 4 lah hujung. Tambah 4. Okey, 2N kuasa 2 tambah 5. Ni satu lagi. Ni semua contoh ungkapan kuadratik. Okey, seterusnya. Okey, cikgu nak suruh seorang bacakan soalan sekejap. Baca soalan je, jangan risau. Akif Darwish lah bacakan soalan. Teacher mengah. Okey. Soalan? Okey, tentukan sama ada setiap ungkapan berikut merupakan ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah atau bukan. Jika bukan, berikan justifikasi anda. Okey, tentukan sama ada ungkapan berikut merupakan ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Maksudnya apa dekat sini? Dia ada X sahaja. Dia tak campur X dengan Y. Dia tak campur M dengan X ke? Tak. Dia ada satu je. Dia ada X saja. Dia ada M saja. Satu je pemboleh ubah dia. Okey? Kalau dia bukan, berikan justifikasi anda. Okey, contoh. 2X kuasa 2 tambah 5. Ada berapa pemboleh ubah dekat situ? Ada berapa pemboleh ubah? Siapa tahu? Satu je kan X ni. Jadi adakah dia ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah? Iyalah. Dia adalah ungkapan kuadratik satu pemboleh ubah. Okey, kita tengok B. Berapa pemboleh ubah yang ada dekat situ? Satu. X saja kan? Tetapi tengok kuasa dia berapa? Kuasa dia 3. Okey, kalau kita tengok dekat atas tadi, dia mestilah kuasa tertinggi mestilah 2 sahaja. Jadi dekat sini, X kuasa 3 tolak 6, dia bukan ungkapan kuadratik. Kuadratik dalam satu pemboleh ubah. PU ni pemboleh ubah panjang sangat. Okey, sebab apa dia bukan? Sebab dia kuasa 3. Paling tinggi kuasa 2 je. Okey, kita tengok C. Adakah dia merupakan ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah? Siapa boleh bantu? Ya ataupun bukan? Bukan. Bukan, sebab apa? Ada 2 pemboleh ubah. Ada 2 pemboleh ubah. Jadi dia bukan. Okey, sebab ada, ni biasanya disuruh terangkan, awak kena terangkan lah. Ada 2 pemboleh ubah. Okey. Okey, D. Adakah dia adalah ungkapan kuadratik? Ya. Bukan. Ya, bukan. Kita tengok 1/2 M2. Okey. Sekejap ni. Jawapan dia yang D ada kat bawah ni. Betul. Dia adalah ungkapan kuadratik. Walaupun dia 1/2, tapi dia adalah ungkapan kuadratik lah.
Salin balik atas ni. Ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Dia ada M saja. Lepas tu dia ada kuasa tertinggi dia 2. Okay, E. Adakah dia adalah ungkapan kuadratik? Agak-agak ya ke bukan? Siapa boleh bantu? Ya. Ya. Haris cakap ya. Ada yang kata bukan tak? Ada yang kata tak tahu? Tak tahu lah teacher. Ikut teacher lah jawapan ni kan. So 2x kuasa 2. Okey, kalau tengok kat sini dia 2x kuasa 2 tolak. X ni bawa ke atas dia akan jadi 3x negatif 2 macam ni. Okey, jadi dia ada kuasa negatif 2, maka jawapan dia bukan. Kuasa dia tak boleh ada negatif. Okey, kuasa dia hanyalah positif sahaja. Satu, kuasa dia kenalah paling tinggi 2. Kedua, kuasa dia tak boleh negatif. Okay, so dia bukan. Dia bukan ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. F, adakah dia ungkapan kuadratik? Siapa boleh teka? Tak apa, teka je. Taklah, bukannya dosa. Siapa tahu? 4x kuasa 2 tolak x kuasa 1/2. Kalau tadi negatif 2 bukan. Kalau x kuasa 1/2, ya ke bukan? Bukan. Yes. Jawapan dia bukan. Okey, dia tak boleh kuasa 1/2 juga. Banyak betul rules dia kan. Rules dia mestilah x tu kuasa 2 kan. Kemudian dia 1 pun boleh ubah. Kuasa 1 boleh, kuasa 2 pun boleh. Kuasa 2, lepas tu dia adalah 1 pemboleh ubah. Itu je. Boleh faham ke tak boleh faham ni? Boleh Okay? Boleh. Ni awal-awal lagi kan. Okay, kita nak kena pasti dahulu. Dia ni adalah ungkapan kuadratik atau bukan. Kita tengok kuasa dia. Pertama kita tengok kuasa dia ada 2 ke, ada 1 ke. Kalau 3 bukanlah. Kalau dia negatif bukan juga. Kalau dia 1/2 pun bukan. Okay. Kalau dia adalah ada 2 pun boleh ubah, X dan Y pun bukan. Dia kena 1 sahaja pun boleh ubah dia. Okay, ni contoh jawapan tadilah. Okay. Yang E ni kan. Yang E ni. Kenapa dia kata bukan? Okay, dia kata 2x kuasa 2 tolak 3 per x kuasa 2 bukan ungkapan kuadratik kerana terdapat kuasa yang bukan nombor bulat. Maksudnya x kuasa negatif 2 ni bukan nombor bulat lah. Mungkin dia nak 1, 2, 3, 4, 5 macam tu je lah. Negatif tu tak boleh. Okay, kemudian F bukan ungkapan kuadratik kerana terdapat kuasa yang bukan nombor bulat. Dua-dua bukan nombor bulat. Nombor bulat tu maksudnya 1, 2, 3 lah. Dia tak boleh 1/2. Dia tak boleh negatif. Macam tu. Boleh ya? Okey, seterusnya. Kita nak tentukan nilai A, B atau C dalam ungkapan kuadratik. Okay, ni semua ni ini dah semua ungkapan kuadratik. Ni awak jangan teka-teka dah. Teacher, ni bukan ungkapan kuadratik. Bukan, ni semua dah ungkapan kuadratik. Tetapi kita nak tentukan siapakah A dia, siapakah B dia dan nombor yang manakah C dia. Okay, dalam 2x kuasa 2 4x tambah 3. Okay, formula asal dia ialah A x kuasa 2 tambah B X tambah C. So sekarang ini yang kita nak tentukan. Yang mana satu A dia, yang mana satu B dia, yang mana satu C dia. Contoh, 2x kuasa 2 tambah 4x tambah 3.
Yang mana satu A dia? Siapa tahu? Oh. A dia yang mana? A dia mestilah, betul. 2. A dia mestilah yang kuasa 2 ni. Ni A. Jadi A sama dengan 2. Ambil yang ni. A sama dengan 2. Okey, B. B dia yang mana? B dia yang ini. 4. Awak jangan ambil 4X. Awak jangan ambil 4X. 4X salah Ambil nombor dia saja. Okey? Yang manakah? C. C dia senang lah. Ambil yang ni saja. 3. Dia senang je. Tapi kalau awak tak tahu yang ni, tak boleh teruskan next nanti. Next awak tak boleh teruskan. Kalau tak tahu A, B dan C, nanti awak tak boleh teruskan. Okey, nombor 2. Negatif 5X kuasa 2 tambah 3X tambah 9. Okey. A dia berapa? A ni ambil negatif dia. Jadi A dia adalah negatif 5. Okey. B dia berapa B? 3. Betul. Dia sikit je dengar suaranya. C dia adalah 9. Yang ni C dia. Boleh faham? Boleh kan? Betul. So, yang ni dia nak panggil pula lah. Dia panggil siapa? Siapa kat insan yang bertuah? Okey, Haris Syami lah. Haris Syami, A dia berapa Haris? A dia 7. A dia 7. Izzah Fatona, B dia berapa? B dia 2. 2 ke negatif 2? Negatif 2. Negatif 2. Umi, C dia berapa? 15. 15 atau negatif 15? Kena ambil negatif sekali ya. Negatif 15 Umi. Kena ambil negatif dia sekali. Jadi A dia 7, B dia adalah negatif 2, C dia adalah negatif 15. Okey, kita tengok nombor 4 ni. Macam ada cat-cat celah je. Apa yang tak ada di situ? A, B atau C yang tak ada untuk nombor 4 ni? B dia tak ada. Okey, dia ada A. A dia sama dengan 4. B dia tak ada. Bila tak ada, awak tulis kosong. Dia masih lagi ungkapan kuadratik, jangan risau. B tak ada, no problem. Okay. So C dia adalah, ambil ni negatif ni, jangan tinggal, sian dia. Negatif 16. Matematik ni, kalau kita tertinggal negatif, salah lah jawapan kita. Kirim salam lah. Okay. So A dia sama dengan 4, B dia sama dengan 0 dan C sama dengan negatif 16. Okay. Boleh ya? Boleh faham ke? Boleh kan? Masuk kuis dah. Sekejap. Sebelum masuk kuis, sabar dulu. Sabar dulu kejap. Saya nak ajar dulu yang mana. Okey, nak suruh seorang baca soalan kejap. Siapa? Faiz. Faiz, bacakan soalan nombor 1. Tentukan sama ada setiap ungkapan berikut merupakan ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah atau bukan. Jika bukan, berikan justifikasi anda. Okey. Cikgu nak bagi ni contoh je lah Nombor 1 I ni. Macam mana kita nak buat ni? N. Lepas tu kurungan, nampak ke tak ni? N. Besar dah ni. N kurungan N tolak 2. Jadi dekat sini, kita kena kembangkan dahulu yang ni. Kembang apa pandai dah nak. N darab N sama dengan N kuasa 2. Jangan N darab N jadi 2N pula. Salah. N darab N, N kuasa 2. Okay. Negatif 2, jangan tinggal negatif. Negatif 2 darab N, jadi negatif 2N. Okey.
Soalan dia tadi. Tentukan sama ada ungkapan berikut merupakan ungkapan kuadratik. Betul ataupun tidak? Saya nak tanya ni kejap. Siapa kejap ya? Dia, are you there? Ya. Okay. N2, N kuasa 2 tolak 2N. Adakah dia ungkapan kuadratik dia? Ya. Ya ke? Kenapa? Sebab dia dua pun boleh ubah dia sama. Pemboleh ubah dia satu. N saja. Okay. Pemboleh ubah dia satu. Lepas tu kuasa tertinggi dia? Dua. Okay. Awak memang dia ada 2N kat sini. Tapi satu jenis je kan. Dia N saja. Dia tak ada N dan Y. N dan M. Okay. Betul lah dia. Pemboleh ubah dia. Pemboleh ubah satu. Kemudian kuasa tertinggi. Ni disuruh berikan justifikasi. Maksudnya awak kena terangkan lah. Kuasa tertinggi ialah 2. Gitu. Okay, jadi dia ya. Ni contoh lah. Okay, nombor 2. Ni tak payah terang. Nombor 2 ni nak suruh buat sendiri sekejap lagi. Alright, so buat quiz. Cuba buat nombor. Kejap kita pilih siapa yang kena. Nombor 1. D. E. D. H. Yang teacher tanda je. Nombor 2. Nombor 2 ni dia suruh cari nilai A, B dan C ya. Kita lihat siapa yang kena. G, H, I. So 7 soalan. Quiz boleh buat sekarang. 7 darab 3, 21. Lama sangat lah. 15 minit lah I give it to you. 7 darab 2. 2 minit cukup lah. Berikan justifikasi ni maksudnya kena terangkan lah. Sebab apa awak kata ya? Sebab kata awak kata bukan. Kalau ada negatif, jangan lupa angkut negatif tu sekali. Kesian dia kena tinggal. Tak payah salin soalan panjang-panjang. Tu dia je nombor 1, D. Kang Hajin pula kan salin soalan. Tak payah salin ya. Nombor 1, D. Negatif 1/2 M kuasa 2 tu salin lah. Okay, sementara kita nak ambil kedatangan sekejap. Farid Syahmi dah ada ke belum? Lalu adik dia yang masuk ni. Farid Syahmi. Tak ada.
Kalau dia kuasa dia ada jadi negatif, dia bukan. Tapi kena beritahu lah kenapa bukan. Sebab dia bukanlah nombor bulat. Kuasa dia bukan nombor bulat. Jadi yang tak tahu ke, siapa tak tahu nak buat boleh chat dengan teacher tanya. Risau pula kan. Ajar-ajar dia yang tak tahu nanti. Amirul ada Amirul? Amirul okey? Budak Kimi? Okey ke? Mana Amirul? Tadi dia kata dia dekat luar. Budak Kimi? Tak ada, hilang dari radar. Oh, kejap lagi ya. Kejap lagi kita nak buat satu undian. Buat dulu ni. Teacher nak tanya pukul berapa yang sesuai untuk buat kelas bulan puasa. Tapi siapkan dulu ni ya. Siapkan kuis ni dulu. Kita ikut undian. Siapa yang paling ramai, kita akan ambil yang itulah. Okay, we have another like 5 minutes. Okay, ada yang dah siap. Mungkin ada yang belum. Teacher banyak sangat cakap kan. Tak sempat dah siap. Pula dah kan. Nombor 2 tu cari A, B, C dia. A dia mestilah yang ada kuasa 2. B dia yang kuasa ni 1. Pun boleh ubah dia. Kuasa dia 1. C dia yang tak ada pun boleh ubah. Kalau ada negatif, tulis negatif. Tinggalkan negatif, salah Okay, nampak macam ada ramai dah siap. Okay ke? G dan H. Soalan nombor 1 ke nombor 2? Ada orang kata dia tak reti G dan H. Soalan nombor 1, G dan H dia. G ni, awak tengok dia dekat bawah. Kalau dia buat naik atas, dia akan jadi X kuasa negatif 2. Tambah 4X tolak 1. Tadi ada terang dah dekat slide yang atas tu. Kalau dia adalah kuasa negatif 2, adakah dia ungkapan kuadratik ataupun bukan? Tadarat, tadarat. Kalau dia kuasa negatif 2.
Untuk H tak ada masalah. Okay, P kuasa 2. Ini ada P. Ni A dia, ni B dia, ni C dia. Dia macam biasa je ni. H ni tak ada masalah. Dia adalah negatif 1/2 ni, dia tak kisah. Nombor dia negatif 1/2 tak ada masalah. Tetapi kalau dia punya pemboleh ubah dia yang betul pemboleh ubah dia adalah P kuasa 2 tolak negatif 1/2 P kuasa negatif 1/2. Ini masalah. Kalau P tu yang kuasa 1/2, ini bukan. Senang cerita ni bukanlah. Bukan ungkapan kuadratik. Tapi ni P ni kuasa 1 je. Tak ada masalah. Boleh faham ke tak boleh? Okay, another 1 minute before we discuss. Okay, saya rasa semua dah siap kot ya? Pandai je kan? Dah siap kot ya? Alright, so let's discuss. Baca baik soalan ya. Tentukan sama ada setiap ungkapan berikut merupakan ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah ataupun bukan. Okay, disuruh terangkan adakah dia adalah ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Okay, kita tengok D dahulu. Kalau jawapan awak betul, tandalah right ya. D. Negatif 1/2. M kuasa 2. Adakah dia merupakan ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah? Siapa boleh tolong? Betul ke salah? Ya ke bukan? Jawapan dia? Ya. Okay. Dia adalah satu pemboleh ubah. Kemudian dia kuasa paling tinggi dia 2. Yang ni negatif 1/2 ni tak apa, tak kisah. Okay, yang tu tak kisah. Alright, so E. Jika bukan berikan justifikasi. Bukan baru beri justifikasi. Maksudnya explain lah. Kalau bukan. Okay, E. X kuasa 3 tolak X. Ni sonang je. Akif jawab apa Akif? E ni? Saya jawab bukan kerana kuasa tertingginya ialah 3. Ya, betul. Okay, bagus. Jawapannya bukan kerana kuasa tertinggi 3. Paling tinggi boleh 2 je. Jangan nak tinggi-tinggi sampai 3. Salah lah. Okay, so jawapan dia bukan. Alright, G. Disebabkan X kuasa negatif 2, maka dia ya ataupun bukan? Bukan. Jawapan dia bukan. Kerana, tengok balik ayat atas ni, apa dia beritahu? Kerana terdapat kuasa yang bukan nombor bulat. Itu jawapan dia. Terdapat kuasa, kalau awak buat ayat yang berapu tu boleh ambil ayat ni lah. Yang bukan nombor bulat. Panjang dia. Maksudnya dia adalah kuasa negatif 2. Jadi dia bukan nombor bulat, tak diterima. Okey. H. Adakah dia adalah ungkapan kuadratik? Apakah jawapan anda? Ya ke bukan? Bukan. Ya. Bukan? Ya? Ya. Jawapan dia adalah ya. Okey? Jawapan dia adalah ya. Sebab apa? Ni dia kuasa 2. Ni kuasa 1. Betul lah tu.
Boleh ke faham? P kuasa negatif 2 tolak 1/2P tambah 3. Betul lah. Contoh. X kuasa negatif 2 tolak 1/2 X tambah 3. Betul lah. A dia adalah 1. B dia adalah ni. Negatif 1/2. C dia adalah 3. Jadi betul lah. Okay. So jawapan H adalah ya. Alright. Seterusnya nombor 2. Banyak sangat cikgu ni conteng kan. Okay, nombor 2 G. Muizzuddin, G jawapan awak apa? Nombor 2 G, A dia berapa? H kuasa 2. Dia nak nilai dia. Kita tak nak dia punya kita tak nak dia punya pemboleh ubah. Berapa nilai dekat H kuasa 2 ni? 1. 1. A dia 1. Okay. B dia berapa? 3/2. 3/2. C? Negatif 4. Negatif 4. Jangan tinggal negatif ni. Majuk dia. Okay, thank you Muizzuddin. Okay, untuk yang G, A dia adalah 1. Dia tak tulis 1, awak tulislah 1. Kan? Dia 1. B dia adalah 3/2. C dia adalah negatif 4. Okay, H. Panggil siapa pula ni? H. Harilda. Harilda ada Harilda? Ada. Ada. Okay, Harilda. H jawapannya apa? A 1/3. A 1/3. B? Kosong. 0. C? Negatif 2. Yes. Alright, well done. Okay, awak nak tulis B kat sebelah pun boleh. B sama dengan 0, C sama dengan negatif 2. Tak ada masalah. Nak tulis ke bawah ke, tulis ke bawah ke tepi ke, tak apa. Asalkan awak tahulah mana A, B dan C. Alright, well done. So, I. Okay, I ni kita nak buat apa dahulu? Kita kena kembangkan dahulu. Okay, so 2R. R tolak 3. Jadi 2R darab R adalah 2R kuasa 2. 2R darab negatif 3 adalah 2 darab negatif 3, negatif 6. R jangan lupa, negatif 6R. Okey, siapa nak tolong jawab yang ni? Ada tak? Ada tak yang kecil hati cucu tak panggil? Lagi seronok ada kan? Saya tak pernah kecil hati cucu tak panggil. Rania. Cikgu. Okey, A dia apa jawapannya? 2. B? P jap. P kosong. B 0. B dia ada. Ni B dia 6. negatif 6. C? C kosong. C dia yang 0. Okey, C dia yang 0. Alright. So, ada lagi yang tak faham ni? Siapa tak betul? Boleh salin. Ada yang betul semua tak? Dapat 7/7. Tak ada? Ada? Oh, ada. Okey. Okey. Alright. Well done. Okay, ada yang salah 1 ke salah 2 ke? Betulkan balik. Okay, thank you for respond. Okay, so next. Kita akan masuk ke tajuk seterusnya. Ni kita nak belajar graf. Okay, settle lah. Harap tak ada lagi yang confuse A apa, B apa, C apa. Dan tak ada lagi yang confuse yang ni fungsi kuadratik ke bukan. Okay, sekarang kita masuk graf. Okay, senang je ni, jangan risau. Okay, bagi graf fx sama dengan x kuasa 2 tambah bx tambah c. A ni namanya tidak sama Ni namanya sama dengan kan. Kalau macam ni tak samalah. A tak sama dengan kosong. Maksudnya A tak boleh kosong lah.
Okay. Maksudnya dekat sini, X kuasa 2 ni dia tak boleh kosong. Dia mesti ada nombor, at least 1. Ni maksudnya. Hanya terdapat 2 bentuk graf. Okay, graf ni ada 2 bentuk. Satu bentuk senyum. Cuba senyum. Senyum kan? Ni senyum. Ni graf senyum. Ni graf senyum. Masam, ni graf masam. Ada 2 je graf. Graf senyum dengan graf masam. Okay. Kemudian, macam mana kita nak tentukan graf tu senyum ataupun masam? Kita kena tengok nilai A dia. Kena tengok nilai A dia. Sebab itulah tadi pentingnya nak kena kenal A, B dan C ni. Siapa tak kenal A, B dan C, makanya lepas ni dia tak boleh buat. Jadi kena kenal A, B dan C. Sebab kejap lagi kan, lepas kita dah kenal A, kena buat B pula. Graf tu ke kanan ke kiri ke. Lepas tu C pula. C ni adalah pintasan dia. Dekat mana dia lalu dekat Y. Sebab tu kena kenal A, B dan C. Okay, sekarang ni kita cakap pasal A saja dulu. Jangan serabut-serabutkan fikiran, A saja dulu. Sekiranya A adalah lebih dari 0, maka graf dia adalah senyum. Dalam bahasa matematiknya, parabola berbentuk muka ke atas. Ni senyum. Apa maksud A dia? Lebih dari 0. Maksudnya A dia ialah sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampailah 100 ke. Sekiranya A ni lebih dari 0, maka graf berbentuk senyum. Contoh, 2x kuasa 2 tambah 3x tolak 9. Okay. A dia sama dengan berapa ni? A sama dengan 2. Jadi, dia lebih dari 0 ke tidak? Lebih lah kan? Dia lebih lah dari 0. Jadi bila dia lebih dari 0, maka kita berikan senyuman kepada dia. Maka graf dia adalah senyum. Parabola berbentuk muka ke atas. Okey, sekiranya dia adalah negatif 3x kuasa 2 tambah 4x tolak 8. Contoh ni contoh saja. Okey, kita tengok nilai A dia berapa? A dia adalah negatif 3. Jadi, dia negatif 3 ni lebih dari 0 ke kurang dari 0? Kurang dari, kurang dari apa? Kurang dari 0. Bila dia kurang dari 0, maka bentuk dia masam. Macam ni lah. Parabola berbentuk muka ke bawah. Boleh ingat ke? Boleh Kalau A dia lebih dari 0, maksudnya A dia adalah 1, 2, 3 dan ke atas, maka graf dia berbentuk senyum. Kalau A dia kurang dari 0, dia berbentuk masam. Okey, simple je. Tapi kena ingat ni. Simple tapi kena ingat. Okey, seterusnya. Nak suruh seorang baca lah. Kita tekak. Ada nak tolong baca tak? Yang kita ni suka tanya. Iza Damia ada. Iza Damia. Suruh tolong baca je. Bukan jawab soalan. Baca je. Iza Damia. Bagi lakaran. Puasa awak okey ke? Tak boleh. Okey, teacher tak dengar. Mungkin dia punya voice dia tak okey. Alright, it's okay, it's okay. Muhammad. Muhammad. Siapa yang kita panggil? Muhammad Haris, kita panggil dulu. Muhammad Haris lah. Muhammad Haris, tolong bacakan. Bagi lakaran. Bagi lakaran graf fungsi kuadratik dengan keadaan E kosong Y ialah
nilai tertinggi bagi koordinat negatif Y dan X. Dia adalah nilai yang sepadan bagi akaran graf fungsi Okey. kuadratik dengan keadaan A. Dah, tu je. Okey, terima kasih Aris. Bagi lakaran graf fungsi kuadratik A kurang dari kosong, Itu dulu. apa dia? Ada yang bercakap ke? Okey. Apabila A dia kurang dari kosong, kan bentuk dia tadi adalah bentuk yang masam. Bila bentuk dia masam, dia akan membentuk satu titik maksimum. Ni, ini dipanggil titik maksimum. Alright. Apabila dia berbentuk A dia lebih dari kosong, apabila A dia lebih dari kosong, maka dia akan membentuk satu senyuman dekat sini. Bila graf dia adalah graf senyum, dia akan ada satu titik minimum. Boleh faham ke titik maksimum dengan titik minimum ni? Boleh eh? Saya nak panggil seorang lah. Haris Syami. Haris, apa yang awak faham tentang titik maksimum dan titik minimum? Haris Syami. Apa yang awak faham tentang titik maksimum? Apabila apabila apa? Kuat sikit Haris, kuat sikit. Line slow cikgu, tak nampak dia punya slide. Tak nampak dia punya slide. Okey, apa itu titik apa line maksimum? Line slow. Okey. Alright, tak apa. Kita terang balik Apa dia titik maksimum? Apabila A dia kurang dari kosong. Okey, A dia adalah -1, -2, -3. Maka dia akan membentuk satu graf yang masam. Okey, graf yang masam ni dia akan ada satu titik yang dipanggil sebagai titik maksimum. Okey, titik maksimum ni apabila dia ada satu graf masam, bila graf dia masam, adalah satu titik kat atas tu. Boleh faham ke? Bila dia membentuk satu senyuman, kan? Bila kita membentuk satu graf senyum, maka akan ada satu titik dekat sini. Jadi titik ini yang dipanggil sebagai titik minimum. Okey? Dia senang je. Kalau awak tak confused nanti tengok balik slide ni. Apa itu titik maksimum, apa itu titik minimum. Okey, seterusnya. Paksi simetri. Apa yang dipanggil sebagai paksi simetri? Okey. Yang pertama tadi, graf dia apabila dia masam macam ni kan, dia masam macam ni, parabola dia ke bawah, garisan yang tengah-tengah dipanggil sebagai paksi simetri. Ni awak kena ingat lah. Okey, apabila dia adalah graf senyum, tengah-tengah dia ni, ini dipanggil sebagai paksi simetri. Tadi kita belajar titik maksimum dengan titik minimum. Sekarang, tengah-tengah antara graf itu yang dipanggil sebagai paksi simetri. Okay? Paksi simetri ni maksudnya dia membelah tengah-tengah tu. Alright. So, ni contoh dia lah. Sama je, semua sama je. Okay? Ni adalah satu graf. Graf yang dekat bawah ni dipanggil titik minimum. Yang ni dipanggil sebagai paksi simetri. Ni pun samalah. Ini dipanggil sebagai paksi simetri. Yang ni dipanggil sebagai titik maksimum. Okay? Harap boleh nampak ya. Siapa yang lain tak clear tu, harapnya boleh nampak ni. Okay. Seterusnya. Alright, quiz. Quiz yang kedua. So, I want you to write down this one.
Tak perlu salin soalan. Nombor 1, tentukan bentuk graf kuadratik yang berikut. Sama ada dia berbentuk parabola ke atas atau dia membentuk parabola yang ke bawah. Ini salin ya. Fx sama dengan x kuasa 2 tolak 4x tambah 1. B. Negatif x kuasa 2 tambah 2x tolak 4. Nanti bagi tahu cikgu je, graf dia berbentuk apa? Senyum ke berbentuk masam? Tu je. Buat nombor 1 saja dahulu. Ini teacher bagi seminit je, seminit je. 2 minit lah, satu soalan seminit. Senang je. Teacher nak tahu graf dia berbentuk apa? Senyum ataupun masam? Tu je. Nak tahu dia senyum ataupun masam, tengok dia punya A dia. Dah? Dah ke belum? Okey. Nombor 1. Fx sama dengan x kuasa 2 tolak x tambah 1. Graf dia berbentuk apa? Siapa tahu? Siapa boleh bagi jawapan? Senyum. Senyum. Betul. Sebab apa senyum? Kenapa? X kuasa 2. Bukan sebab x kuasa 2. Sebab A dia. Nilai A dia berapa? Nilai A dia 1. Nilai A dia 1. A dia 1. Maksudnya A dia lebih besar dari kosong. Okey. Ni maksudnya ni A lebih besar dari kosong. Bila A lebih besar dari kosong, maksudnya graf dia akan senyum. Senyum. Tak boleh kata apa-apa kan. Lagu apa tu? Okey. B. Negatif x kuasa 2 tambah 2x tolak 4. Apakah graf yang akan dilukis? Graf senyum ataupun graf masam? Masam. Masam. Kan? Kesian dia masam. Kenapa dia masam? Dia negatif 1. Negatif 1. A dia sama dengan negatif 1. Apabila A kurang. Ni simbolnya kurang tau. Macam ni. A kurang dari kosong. Ni simbolnya maksudnya kurang. Kalau macam ni, mulut dia menghadap A, ni maksudnya lebih besar dari kosong. Besar dah simbol dia lukis ni. Okay, kena pasti ya simbol kurang dan simbol lebih ni. So dekat sini A kurang dari kosong. A negatif 1 tu A kurang lah. Jadi dia adalah masam. Okay, good. Right, seterusnya nombor 2. Nombor 2. Faiz lah, Faiz tolong bacakan jap. Bagi setiap graf fungsi kuadratik f(x) sama dengan ax kuasa 2 tambah bx tambah c di bawah, nyatakan julat bagi nilai a, nyatakan sama ada graf tersebut mempunyai titik maksimum atau titik minimum.
Okey. Jadi dekat sini dia suruh nyatakan julat A. Apa maksud julat A? Dengar ya. Kejap lagi Kang ada homework pasal julat ni kan tak faham Kang. Julat ni maksudnya adalah A ni macam tadilah. A ni lebih besar dari kosong ataupun A ni kurang dari kosong. Itu je. Apa maksud julat A? Siapa yang tak ingat nanti nak buat homework tengok balik. Ni minit ni ke berapa entah ni. Ni minit ke berapa ya? Teacher pun tak ingat. Tengoklah dah sejam kelas kan. Okey, kalau A-nya adalah lebih dari kosong, tulislah A dia lebih dari kosong atau kurang dari kosong. Kalau dia lebih dari kosong, dia kena bulat macam ni kan. Dia punya graf. Kalau kurang, dia masam. Okey, jadi kita tengok A dulu. Dia senyum kan. Jadi, apa julat dia? A dia lebih dari kosong ataupun A kurang dari kosong? Apa julat dia? Julat A dia. A dia apa? Lebih ke kurang dari kosong? Siapa tahu? A besar daripada kosong. A lebih besar dari kosong. A lebih besar dari kosong. Maksudnya A dia 1, 2, 3 lah. Okey, julat dia A lebih besar dari kosong. Jadi, bila dia senyum, dia ada titik maksimum atau titik minimum. Titik apa yang dia ada dekat bawah ni? Maksimum ke minimum? Minimum. Minimum. Thank Minimum. you. Yes, titik minimum. Siapa lagi tak faham titik minimum dengan titik maksimum ni? Tengoklah kalau dia dekat bawah, minimum lah. Kalau dia dekat atas je lagi, dia maksimum. Okey, so ini jawapan dia. Apakah julat? Julat dia ialah A lebih dari kosong. Apakah titik? Dia adalah titik minimum. Sonang je. Okey, B. Tengok B. Graf dia masam. Jadi julat A dia apa? Julat A dia lebih besar dari kosong atau lebih kecil? Lebih kecil. Lebih kecil. Okey, ataupun lebih kurang dari kosong. Kalau tadi dia lebih besar, sebab tu dia senyum. Kalau dia masam, maksudnya A dia kurang dari kosong. Ni maksudnya ni kurang lah, kecil. Okey. Jadi dia ada titik maksimum atau ada titik minimum. Apakah titik yang dia ada ni? Titik maksimum. Betul. Dia bagi jawapan dah. Titik maksimum. Okay, good. Alright, again, one more. Okay, nombor 3. Nak suruh siapa baca? Siapa nama lagi ada ya? Baca soalan je. Sekejap lagi teacher terangkan. Kaisara, are you there? Yes, teacher. Okay, boleh bacakan? Tentukan. Tentukan titik maksimum atau titik minimum dan nyatakan persamaan paksi simetri bagi setiap graf fungsi kuadratik di bawah. Okay. Dia suruh nyatakan titik maksimum atau titik minimum. Yang ni kita tahu dah tadi. Okay, untuk graf yang pertama, titik maksimum ke titik minimum? Minimum. Titik minimum, betul. Okey, kemudian nyatakan persamaan paksi simetri. Paksi simetri kalau awak ingat tadi teacher dah terangkan, dia mestilah di tengah-tengah. Dia di tengah-tengah. Okey, kalau dia suruh lukis, maka inilah dinamakan paksi simetri. Label kan. Paksi simetri. Ini contoh soalan exam ya. Kalau soalan exam ada macam ni. Dia kata nyatakan paksi simetri. Lukis, labelkan paksi simetri dia. Okey. Kemudian kalau dia kata kat sini nyatakan paksi simetri, awak tengok dia kena pada X. Saya beritahu dia kena pada X pada nombor berapa X dia kena ni? Nombor berapa dia kena? 4.
Nombor Empat. 4. Jadi paksi simetri dia adalah X sama dengan 4. Okey. Mula-mula kita labelkan dia dahulu. Kemudian kita bagi tahu dekat mana kedudukan dia. Adakah dia kedudukan dia dekat sini? Bukan kan? Dekat 2 bukan. Adakah dekat 6? Bukan. Tapi kedudukan dia adalah X sama dengan 4. Itu paksi simetri dia. Maksudnya dia lalu pada nombor 4 tu. Okey, so seterusnya. B. Adakah dia ada titik maksimum ataupun titik minimum? Titik apa yang dia ada? Maksimum. Maksimum kan? Titik maksimum. Okey. Dia ada titik maksimum. Kemudian kita nak lukis dia punya paksi simetri. Awak ambil je dekat titik maksimum tu. Draw dotted line kan? Line line terputus kan? Okey. Jadi dekat manakah kedudukan paksi simetri tu? X sama dengan berapa? Siapa 3. tahu dia kena? Betul. X sama dengan 3. Ni kedudukan paksi. Labelkan dulu. Paksi simetri. Labelkan paksi simetri. Apa tu paksi simetri? Paksi simetri tu tengah-tengah. Ingat siapa yang tak tahu lagi? Paksi simetri tu di tengah-tengah. Jadi X sama dengan 3. Okay. Alright. Ada lagi lah. Ada lagi. Kita terangkanlah alang-alang kat sini. Untuk siapa yang tak faham lagi, dengar ya. Yang dah faham, dengar juga. Jangan ada dah faham, tak nak dengar pula. Okey, ini adalah titik. Kalau dia masam, tengok titik dia adalah titik maksimum. Titik maksimum. Bahasa baku teacher guna kan? Maksimum. Okey, jadi paksi simetri tu apa teacher? Paksi simetri tu yang lalu tengah-tengah dia. Awak menyelitlah sikit. Okey, tetapi dekat sini kita tak tahu paksi simetri dia tu dekat nombor berapa. Siapa tahu? Dia lalu dekat berapa ni? Negatif 2. Negatif 2. Pandai. Kenapa awak kata negatif 2? Sebab dekat sini dia negatif 4. Awak tengok ni. Ini X, sini Y. Okay. Sini adalah negatif 4X dia. Sini adalah sifar. Jadi kita tengoklah kotak dia. 1, 2, 3, 4. So sini negatif 3. Sini negatif 2. Sini negatif 1. Okay. So ini adalah dipanggil sebagai paksi simetri. Okay. X sama dengan negatif 2. Kalau tadi dia direct to the point kan, kita boleh cari je kat situ kan. Kalau yang ni tak, kita kena tengok apa yang dia bagi, maklumat yang dia bagi. Soalannya tak adalah semudah bagi je kan. Dia kena fikir sikit kadang-kadang tu. Alright, seterusnya. Again, ini adalah dipanggil sebagai titik minimum. Okey, siapa boleh bagi tahu teacher paksi simetri dia lalu dekat mana ni? Sini berapa? 4. 4. Sebab apa 4? Sini X, sini Y kan? So ni adalah 4. Okay, so kalau tengah-tengah dia maksudnya berapa? 2, betul. Okay, paksi simetri. Okay, done with this one. Let's proceed to the next one. Okay,
Yang ni mencabar sikit lah yang ni. Yang ni takut awak semua tepu nanti. Alright, teacher nak bincangkan sekejap Sekejap Okay. Okay, ni contoh yang teacher akan bagi nanti kan dalam bagi tahu siap-siap. Ni contoh homework. Bagi tahu siap-siap. Alright, perihalkan bentuk graf bagi setiap fungsi kuadratik berikut. Okay. Soalan dia, perihalkan bentuk graf bagi fungsi kuadratik yang berikut. Okay, apa yang awak kena perihalkan? Kena perihalkan apa ni? Siapa tahu? Besarkan sikit kan? Dia tak nampak sekarang. Tiku tak nampak. Kan? Siapa tahu apa maksud perihalkan? Sekejap lah. Ada train ni kalau lalu dia mengganggu. Perihalkan bentuk graf. Maksudnya kita kena bagi tahu dia bentuk apa. Ungkapan no, dia bukan ungkapan. Kalau ungkapan dia ada bagi tahu, nyatakan dia adalah ungkapan kuadratik ataupun bukan. Soalan tu direct to the point. Tapi dekat sini dia kata perihalkan bentuk graf. Maka kena bagi tahu dia senyum ataupun masam. Kena buat graf tapi bukanlah graf yang proper tu, tak payah buat proper. Awak boleh buat, okey contoh X kuasa 2 tambah 2X tambah 8. Graf dia berbentuk apa? Siapa boleh beritahu? Senyum. Kan? Jadi awak lukislah senyum. Okey? Dia berbentuk, ni kena buat ayat skema sikit lah. Jangan buat ayat buat ayat senyum tau. Ni contoh satu je cikgu bagi berbentuk parabola. Apa maksud parabola tu? Ni parabola lah ni. Kalau yang ni bola. Kalau bulat tu bola. Parabola ni separuh bola. Buka ke atas. Parabola buka ke atas. Okey. Dia ada titik maksimum ke dia ada titik minimum? Siapa tahu? Minimum. Dengan titik minimum. Ni jawapan dia. Okey. Untuk nombor 2A ni macam ni lah jawapan dia. Lukis sikit dia bentuk apa. Kemudian dia bagi tahu dia berbentuk parabola buka ke atas. Parabola terbuka lah ke atas. Okey. Sekiranya dia negatif. Contoh. Nombor 2 ni samalah. Dia positif. Okey, kita tengok C. A dia positif ke A dia negatif tu? Yang C. Siapa tahu A dia positif ke A dia negatif? Negatif. A dia negatif. Jadi dia berbentuk apa? Parabola muka ke atas ke berbentuk parabola muka ke bawah? Ke bawah. Ke bawah. Okey. Jadi jawapan dia adalah berbentuk ini ada yang tak tahu ke? Kenapa teacher ni negatif ni Ni kan negatif X kuasa 2. Dia maksudnya dia negatif 1X kuasa 2 lah tu. Okay. So dia berbentuk parabola muka ke bawah. Ayat dia panjang sikit lah. Sebab kita kena describekan graf tu. Okay. Dengan titik maksimum. Dengan titik maksimum. Ada lagi buat homework. Siapa tak tahu ni tengok balik video ni. Sekarang tanya lagi. Teacher tak tahu lagi macam mana. Tengok video ni balik lah.
Cikgu terangkan siap-siap je. Cikgu tak adalah bagi tahu semua. Tak aci lah kan. Itu bukanlah. Itu tak menguji minda langsung. Okey, ni cikgu bagi contoh je. Contoh. Okey. Seterusnya, nombor 3. Oh, dia terangkan kesan ya. Kesan ni cikgu tak ajar lagi lah. Kesan perubahan nilai-nilai yang berikut terhadap graf fungsi kuadratik. Okey. Yang ni kejap lagi teacher akan ajar. Nombor 2 ni okey ya? Ni okey ya? Okey ya? Alright. So, cikgu akan ajar next pula. But, tapi nak tanya dulu lah. Semua masih okey ke ataupun rasa macam dah mengelibang-gelibu dah? Tak faham ni? Okey ke mengelibang-gelibu ni? Okey. Faiz dia kata okey. Akif okey? Akif? Okey. Okey sikit. Izzah Fatona? Okey. Okey. Haris Syamil? Okey cikgu. Okey. Maksudnya okey tu faham lah kan? Kadang syok sendiri, kadang kan tak faham. Bukan korang yang syok sendiri, teacher yang syok sendiri. Kita biasa kan mengajar syok sendiri ni. Kaisara, faham ke tak faham? Faham, teacher? Faham Dania, boleh faham ke tak faham? Teacher tak panggil baca dia kan? Dania, boleh faham ke? Dania? Ada kan Dania? Tak ada respon. Okay, kejap. Nak tanya siapa ni? Siapa tadi yang hilang dipanggil tak ada ni? Amirul dia tak? Amirul? Okey, faham sikit. Okey, kejap ni. Siapa yang masuk ni? Ada orang masuk. Okey, siapa lagi? Muizuddin boleh ke? Faham ke? Faham Dini Hafiz. Oh, Dini cikgu tak panggil lagi hari ni Dini, faham ke? Faham. Ifan ada ke? Ifan ke adik Ifan hari ni? Oh, Ifan ke siapa? Farid yang tu Oh, salah. Irfan boleh faham? Faham. Faham okey. Tak apalah, kita sembang sekejap lah 1 minit 2 ni sementara supaya otak awak taklah tepu sangat. Siapa lagi cikgu tak panggil? Dia boleh faham ke? Faham. Adrina? Faham. Siapa Aizi Taurus ni? Rania cikgu. Oh, Rania. Okey. Tadi keluar masuk line tak okey. Okey, boleh faham ke Sofa? Boleh. Boleh Alright. Harilda boleh faham? Boleh. Boleh Okey, good. Okey, so kita nak masuk yang seterusnya ni. Dia panjang sikit yang terus ni kan. Teacher nak terang ke apa rasa macam? It's quite complicated actually. Sikit lah tak complicated sangat. Biasa je. Okey, kesan perubahan. Kita nak tengok Mana pensel teacher tu ni? Oh, dia. Kesan perubahan. Tengok yang hijau ni. Nilai A, B, C terhadap graf. Okey, apa berlaku kalau A berubah, B berubah, C berubah? Apa akan berlaku? Kita akan tengok kejap lagi. Yang pertama, A dia. Ni kan, nanti kan awak buat nota sendiri Awak kena buat nota sendiri baru awak akan ingat. Ni dengar cikgu bebel je mungkin dia masuk sini, keluar sini. Jadi awak kena buat nota. Kalau A dia berubah,
maksudnya A dia semakin kecil. A1 kecil dari A2. Contoh Ini adalah senyuman A pertama. A1. Okay. Ini adalah senyuman A yang kedua. Kan tadi kita nak tengok satu graf tu senyum ataupun masam, kita tengok A dia kan. Okay, sekarang kita ada dua A dekat sini. A pertama dan A yang kedua. Sekiranya A dia kecil, maksudnya kat sini sekiranya A dia kecil, maka graf tu adalah lebar. A kecil, okay, senyum lebar. Awak tengok, merah ke biru lagi lebar tu? Merah lah kan? Senyuman dia lebar kan? Sebab apa? A dia kecil. Kalau A dia kecil, senyuman dia lebar. Sekiranya A dia besar. A besar. Okay? Senyuman dia lebar lawan dia apa ya? Lebar lawan dia apa? Lebar lawannya sempit. Sempit. Senyuman dia makin sempit. Contoh cikgu bagi graf ni. Graf yang warna merah ni dia adalah fx sama dengan 3x kuasa 2. Okey, yang ni yang biru. Yang biru fx sama dengan 8x kuasa 2. Siapakah A yang lebih besar? Yang atas ke yang bawah? Biru ke yang merah? Siapa A dia lebih besar? Biru. Yang biru. Sebab dia 8 kan? A dia besar. Jadi bila A dia besar, maka senyuman dia makin sempit. Okay? Maksudnya dekat sini graf dia akan makin kecil lah. Patutnya guna warna biru. Okay? Kalau dia adalah A dia kecil, senyuman dia A dia kecil, senyuman dia lebar, A dia besar, senyuman dia sempit. Sama juga dengan kalau dia masam. Okey, yang ni adalah A1. A1 lebih kecil dari A2. Contoh, A1 dia adalah negatif 3x kuasa 2. A2 dia adalah negatif lebih kecil kan? Negatif 5x kuasa 2 contoh. Okey, kekiranya A dia lebih kecil, maka dia punya ni akan jadi lebar. Sekiranya A dia besar, dia punya ni kurang lebar. Itu yang pertama. Boleh faham ke tak boleh faham ni pasal A ni? Teacher nak terang pun rasa macam sejuk aku rasanya. Boleh ke tak boleh? Ya, boleh faham ke? Boleh. Boleh Okey. Sekiranya ingat je, A dia kecil, dia lebar senyuman dia. Kalau A dia besar, senyuman dia kecil je. Alright. Seterusnya, bagi graf fungsi siapa tak faham ni tengok balik slide ni tau. Teacher nak tekan pun rasa macam. Okey, sekiranya AX kuasa 2 tambah BX tambah C sekiranya A dia lebih dari kosong, apabila A dia lebih dari kosong, dia kan senyum kan? Okey, kita tengok B dia pula. Apabila B dia lebih dari kosong,
B dia lebih dari kosong, maka kedudukan paksi simetrik berada di sebelah kiri paksi Y. Apa maksud dia? Ni kan paksi simetri. Dia berada, sini. Sekiranya B dia lebih dari kosong, maksudnya dia berada di sebelah kiri paksi Y. Ni paksi Y, ni paksi Y. Fx ni maksudnya Y lah. X ni X, X, Y. Okey, sekiranya B dia lebih dari kosong, dia berada di sebelah kiri paksi Y. Contohnya, 2x kuasa 2. Okey, A dia positif. Okey, B dia pula. B dia adalah tambah 3x. Okey, jadi B dia lebih dari kosong. Tambah 6 contohnya. So, kedudukan dia adalah di sebelah kiri paksi Y. Sekiranya B dia kurang dari kosong. Contohnya macam ni, 2x kuasa 2 tolak 3x tambah 6. So B dia ni, B kurang dari kosong, maka kedudukan dia adalah di sebelah kanan paksi Y. Maksudnya graf ni kita nak lukis di sebelah kanan macam ni. Okay. Yang ni kan soalan ni biasanya dia suruh explain tau. Dia suruh kita terangkan apa yang akan berlaku sekiranya B dia macam ni, sekiranya A dia macam ni. Jadi awak kena tahulah benda ni. Sekiranya B dia sama dengan kosong. Kan tadi kita ada buat 2x kuasa 2 tolak 6. A dia sama dengan 2. B dia kosong. C dia negatif 6 contoh. Sekiranya B dia adalah kosong, maka paksi simetri dia adalah paksi Y. Okey, paksi simetri adalah paksi Y. Boleh ke tak boleh? Sikit-sikit ke? Ke tak faham langsung? Okey, dekat sini boleh. Siapa Arif Syamil kata apa? Sikit-sikit. Sikit-sikit sebab tu teacher kata nanti kalau tak faham kan macam kuranglah clear lagi, kena buat note sendirilah. Sebab benda ni kena ingat. Dia kena ingat. Okey. Teacher ulang sekiranya A dia lebih dari kosong. Sekarang ni semua graf senyum je ni. Sekarang semua graf senyum. Okey, B dia lebih dari kosong. B dia 3x, 4x, 5x, 7x ke. Jadi dia berada di sebelah kiri. Ingat dia berada di sebelah kiri paksi Y. Ni kiri. Ni kanan. Kita buat warna terang sikit. Okey. Okey, sekiranya A lebih dari kosong. B dia pun lebih dari kosong. Contoh, 2x kuasa 2 tambah 3x tambah 6. Okey, A dia lebih dari kosong, B pun lebih dari kosong. Maka dia punya kedudukan adalah di sini. Dia punya paksi simetri. Maksudnya graf dia macam ni lah. Lebih kurang macam tu. Dia berada di sebelah kiri. Ni Y, ni X. Okey, sekiranya A dia lebih dari kosong tetapi B dia kurang dari kosong. Contoh, 2x kuasa 2 tolak 3x tambah 6. B dia kurang dari kosong. Maka kedudukan dia ialah sini Y, sini X. Maka kedudukan dia punya paksi simetri adalah di sebelah kanan. Maksudnya graf dia macam ni lah. Okey. Sekiranya B dia A dia lebih dari kosong, B dia sama dengan kosong. Dia bukan lebih atau kurang, B dia sama dengan kosong. Contoh, 2x kuasa 2 tambah 6. A dia 2,
B dia kosong. C dia 6. Okay, jadi dekat mana dia punya paksi simetri? Siapa tahu paksi simetri dia dekat mana? Kalau dia sama dengan kosong. Dekat tengah-tengah, bagus. Dia di tengah-tengah ni. Gitu. Ini dipanggil paksi simetri dia di tengah-tengah. Okay. Boleh ya? Okay, ni baru satu, ada lagi. Nak datang sangat. Okay, ni baru satu. Okay. Ni pula kalau dia masam. Dia masam ya. Dia masam sebaliknya. Sekiranya A kurang dari kosong, B dia lebih dari kosong. Okay, contoh 2x kuasa 2, negatif 2x kuasa 2 tambah 3x tambah 6. A dia kurang dari kosong. B dia lebih dari kosong. Maka bentuk graf dia ialah paksi simetri berada di sebelah kanan. Dia terbalik. Paksi simetri dia berada di sebelah kanan paksi Y. Kalau tadi, kalau B dia lebih dari kosong kat belah sini. Macam tu kan. Tapi sekarang dia belah sini, dia terbalik. Kalau A dia negatif lah. Okay. Sekarang sudahlah A negatif, B pula negatif. A kurang dari kosong, B kurang dari kosong. Contoh dia. Negatif 2x kuasa 2 tolak 3x tambah 6. A dia kurang dari kosong. B pun kurang dari kosong. Dia berada di sebelah kiri paksi Y dia. Paksi simetri dia berada di sebelah kiri. Okay. So, seterusnya, sekiranya B dia sama dengan kosong. Contoh, negatif 2x kuasa 2 tambah 6. Kan, A dia sama dengan negatif 2. B dia kosong. C dia 6. Jadi dia dekat mana? Dia berada di tengah-tengah. Kalau dapat macam ni senang lah kan. Di tengah-tengah je. Boleh? Boleh ke tak boleh? Kenapa awak kena tahu ni? Sebab kejap lagi nak kena explain. Dalam homework lagi nak kena explain. Nak kena terangkan. Okey. Bagi graf berfungsi kuadratik fx sama dengan ax kuasa 2 tambah bx tambah c. Nilai c menentukan kedudukan y. Okey. Sekejap ya. Okey, tadi kita dah tahu dah nilai A dengan nilai B. Sekarang kita nak tahu nilai C. C ni apa? Siapa pernah ingat yang tingkatan 3 pernah belajar? C tu apa? Siapa tahu? Keturunan. C keturunan. No. Bukan. Pintasan Y. Pintasan Y. Nasib baik kan. Nasib baik pandai cover. Okey. C adalah pintasan Y. Apa yang dimaksudkan dengan pintasan Y? Besar sikit. Pintasan Y. Apa yang dimaksudkan dengan pintasan Y? Dekat mana dia lalu dekat Y? Contoh. Ni Y, ni X. Contoh 2x kuasa 2 tambah 3x tambah 4. Jadi kita tahu kat situ sini A, sini B, sini C. C dia sama dengan 4. Dia akan tapi bisik. Ni kita pergi angkut barang ni lama. Okay, let's continue. Okay, sekiranya kita cari C dia. C dia adalah 4. Apa maksud C dia 4? Maksudnya apabila kita buat graf, dia kena pada ni. Ni maksudnya 4.
Dia kena pada Y. Pintasan Y ni kat mana dia pintas? Dekat sini dia pintas kan? Jadi pintasan dia 4. Y ni sama dengan 4. Boleh faham ke? Apa maksud C tu? Boleh? Maksudnya dekat sini, A menentukan dia senyum atau dia masam. B menentukan paksi simetri dia. Sebelah kanan atau sebelah kiri paksi Y. Faham ke? B menentukan dia adalah sebelah kanan atau sebelah kiri paksi Y. Paksi simetri dia berada pada sebelah kanan atau kiri paksi Y. C adalah pintasan. Maksudnya di manakah dia pintas Y tu? Kalau hujung dia contohnya 2x kuasa 2 tambah 6x tambah negatif contoh. Negatif 5. So C dia sama dengan negatif 5. Jadi dekat mana pintasan Y negatif 5 tu? So mungkin somewhere here. Sini negatif 5. Ni contoh. Okay? Ni contoh. Tak apa kalau awak tak faham, tak apa. Teacher akan ulang lagi minggu hadapan. Don't worry. Cuma nanti nak buat homework, kena tengok balik apa yang teacher cakap ni lah. Okay? Okay. Kejap. Kita tengok balik kertas homework tadi ya. Apa yang dia kata kat situ. Mana tu? Mana dia? Okay. Kita tengok nombor 3. Terangkan kesan perubahan nilai-nilai yang berikut terhadap graf fungsi kuadratik AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Okay, soalan dia yang pertama. Sekiranya nilai A adalah negatif dan berkurang. Nilai A dia adalah negatif. Kalau nilai A dia negatif, maka dia berbentuk apa? Siapa tahu? Senyum ke masam? Masam. Okey, nanti awak lukislah dia berbentuk masam. Okey, jadi sekiranya dia berkurang, maksudnya nilai A dia makin lama makin kecil. A dia kecil. Dia jadi makin lebar, senyuman dia akan jadi makin lebar ataupun senyuman dia akan berkurang. Siapa tahu? Kecil. Dia akan jadi lebih kecil. Dia kata kat sini okey, jawapan dia adalah lebar semakin kecil. Okey? Sekejap Contohnya dia kata nilai A adalah negatif dan berkurang. Okey, bila dia adalah negatif, maka jawapan dia adalah dia berbentuk masam. Bila dia berbentuk masam, okey, lebar dia semakin berkurang. Kenapa dia berkurang? Sebab A dia makin berkurang. Nanti tengok notes balik. Boleh tengok nota balik. Okey, B. Nilai A adalah positif.
Sekira nilai A dia positif, dia bentuk masam ke bentuk senyum? Senyum. Dia berbentuk senyum. Okey. Kemudian dia kata dan nilai B dia adalah negatif. B dia adalah negatif. Jadi dia berada di mana? Di sebelah paksi simetri dia berada di sebelah kanan atau kiri? Kiri. Siapa ingat? Kalau dia adalah positif berbentuk U, A dia lebih dari kosong, tapi B dia kurang dari kosong. Dia berada di sebelah kanan. 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 Dia berada di sebelah kanan. Siapa tak faham nanti tengok balik nota tadi. Okey, paksi simetri dia berada di sebelah kanan. Awak jangan ni tau, kalau dia terbalik, kalau dia senyum, baru dia ada belah kiri. Tapi kalau dia masam, dia belah kiri. Kalau dia senyum, dia sebelah kanan. Okey, jadi apa penerangan yang awak boleh buat ialah graf berbentuk senyum dan berada graf berbentuk senyum dan berada di sebelah apa? Kanan paksi Y. Paksi Y. Kita tunjuk balik A dia lebih dari kosong, B dia kurang dari kosong. Saya tunjuk balik yang tadi. Sekiranya A lebih dari kosong, B kurang dari kosong. Ingat yang nombor 2. B kurang dari kosong. Ni yang nombor 2 ni. A lebih dari kosong, B kurang dari kosong. Maka paksi simetri berada di sebelah kanan. Okey? Nanti tengok balik nota ni Okey, seterusnya. Aduh. Sorry C dia kata nilai A adalah positif, nilai C berkurang. Okey. C dia kata nilai A adalah positif. Bila dia positif maksudnya dia senyum. C dia berkurang. Jadi bila dia berkurang, dia nak graf dia akan jadi naik ke atas macam ni atau ke bawah macam ni. Graf dia akan jadi apa? Apa tahu? Kalau C dia berkurang, dia akan ke bawah, betul. Ke bawah lah, kan? Ni kalau dia naik atas, maksudnya paksi Y dia makin tinggi. Ni 3, ni 4, ni 5, ni 6. Ni makin negatif, makin ke bawah. Jadi jawapan dia, ni bagi kita jawapan siap-siap ni. Graf berbentuk senyum dan bergerak secara menegak ke bawah. Kenapa dia ke bawah? Sebab C dia berkurang. Kan ni paksi, ini adalah paksi X, ni adalah paksi Y. Okey? Kalau dia makin naik ke atas macam ni, maksudnya paksi Y dia makin tinggi. Kalau dia makin ke bawah, maksudnya paksi Y dia makin berkurang. Right?
Sekejap lagi siapa yang tak tahu nak jawab soalan ni, tengok balik dalam ni, video ni. Tapi video ni dia ambil masa lah. Mungkin esok baru dia akan generate. Maksudnya sebab dia akan masuk ke Google Drive teacher dulu, dia akan ambil masa, besok baru teacher akan post lah. Mungkin dia dalam 2 jam macam tu sebab lama kan. Okay, ini untuk soalan yang nombor 3. Sila tengok dalam video teacher macam mana nak buat. Okay, nombor 4 tak payah buat, nombor 5, 6 teacher akan ajar next week lah pula. Alright. So, what I want you to do is, tolong buat nota sendiri. Kena buat nota dan ingat. Teacher pompang. Awak boleh faham, tapi confirm tak boleh ingat. Teacher sendiri pun tak boleh ingat sebenarnya. To be honest, like, kadang-kadang terlupa juga. So, I need to look at the notes here. Okay? Teacher kena tengok balik nota ni. Because I'm not genius lah. Kalau orang genius tu dia macam belajar sekali, masuk terus kan. Itu memang orang yang pandai lah. But I'm not kan. Jadi apa yang dia katakan kat sini, kena buat nota sendiri dan cuba ingat. Especially siapa yang tak faham tu lagi lah kena tengok lagi. Kena tengok balik. Okay. Jangan harapkan teacher saja. Awak kena buat usaha sendiri juga. Okay. Alright, I think itu sahaja dahulu untuk hari ini. Okay, kita dah belajar ambil half lah, separuh dari topik ni. Okay, teacher ulang balik ya. Yang pertama, kena kenal pasti dahulu ungkapan kuadratik. Kejap lagi homework ada juga bahagian ni, jangan risau. Ungkapan kuadratik, dia mestilah kuasa tertinggi dia adalah 2. Dan dia hanya boleh 1 pun boleh ubah sahaja. Okay, tak boleh ada 2 pun boleh ubah. Kena ada 1 pun boleh ubah sahaja. Yang kedua, kita dah kenal pasti, kemudian kita kena kenal pasti siapakah A, siapakah B dan siapakah C. Okay, kena kenal pasti. Yang mana satu A, yang mana satu B, yang mana satu C. Sebab tu teacher kata, siapa tak kenal A, B dan C ni tak boleh buat nanti. Next memang tak boleh buat. So kena kenal pasti dulu siapakah A, siapakah B, siapakah C. Ini pun ada homework kejap lagi, jangan risau. Okay. Siapa yang tertunggu-tunggu, teacher nak homework kan? Ada, jangan risau. Okay. So A, B dan C ada. So seterusnya adalah bentuk graf, sama ada dia senyum ataupun masam. Okay. Kalau senyum maksudnya parabola berbentuk muka ke atas. A dia lebih dari kosong. A dia 1, 2, 3, 4, 5. Dia berbentuk senyum. Kalau A dia kurang dari kosong, maka dia berbentuk parabola muka ke bawah. Okay. So seterusnya, apabila graf tu berbentuk senyum, dia akan ada ni dipanggil apa? Titik minimum. Sekiranya dia berbentuk masam, dia ada titik maksimum. Okay, siapa yang senyum, dia ada titik minimum. Ingat, siapa yang mukanya masam, dia ada maksimum. Seterusnya ialah paksi simetri. Apakah itu paksi simetri? Dia lalu di tengah-tengah. Tak tahu apa itu paksi simetri, dia berlalu di tengah-tengah graf tu. Graf yang kita belajar ni senyum dengan masam je. Nanti kan awak masuk kata 4 ke kata 5. Macam-macam jenis graf awak akan masuk. Itu lagi pening. Ada graf yang macam ular tu kan. Ada graf yang naik, turun. Ini kita belajar graf senyum, masam. Dua tu je. Jadi jangan pening-pening. Kalau pening, teacher pun pening. Okay? Alright. So, bila dia ada titik maksimum dengan minimum, dia ada titik, dia ada juga paksi simetri. Okay? Paksi simetri ni kita tahulah X dia sama dengan berapa. Kena tahu X dia berapa. Okay? X dia sama dengan berapa. Okay. Jadi seterusnya kedudukan ni lah. Kedudukan ni tadi yang teacher suruh buat nota sendiri. Ni nanti awak buat nota sendiri, tengok balik.
Kalau rasa serabut dengan warna-warna merah ni nanti teacher padam. Ataupun awak perlukan warna merah ni, ada student teacher dia kata, teacher nak yang teacher conteng-conteng tu. Lagi senang saya nak ingat. Boleh, tak ada masalah. Okay, sekejap lagi teacher bagi yang ni. Kalau siapa nak yang original punya, bagi tahu juga. Tak nak yang conteng langsung. Pening teacher ajar, tak nak conteng. Boleh, tak ada masalah. I'm okay. Alright? Okay, jadi itu sahaja dulu. Disebabkan kita masing-masing dah pening, makanya berakhirlah sudah. Macam mana nak tutup ni? Kelas kita pada hari ini. Any question? Ada soalan? Tak ada. Okay, sebelum berakhir. Ada? Tak ada? Tak ada. Tak ada. Okay, sebelum berakhir nak tanya, masing-masing check dekat teacher, pukul berapa yang sesuai untuk kelas waktu berpuasa? Pukul 8.30, Cikgu Faris cadangkan pukul 9. But I think pukul 9 macam lewatnya, ya Allah. Sekarang nak semayang tarawih sendiri kan? Teacher semayang tarawih sendiri je. Kalau ada kelas lah, kalau tak ada kelas baru pergi surau ke apa. Boleh tak? Masing-masing bagi tahu teacher pukul 8.30 atau 9? Okey, 8.40. 8.40 ego. Oh, okey. Sebab dulu pun 8.40 kejap. Tu dia dekat chat. Teacher nak tengok berapa ramai orang yang nak 8.40 ni. 8.40 atau 9? Tu dia dekat chat. Chat. Diana Zainuddin. Itu yang gelap tu. Okey. 3 orang 8.40. Lagi. Cepat. Okey. Ada yang nak pukul 9. Ada yang 8.40. Okey. Teacher ikut yang majoriti ya. Oh, kalau pukul 8.30 memang tak sempat kan. Teacher ingat kan 8.30 sempat. 8.40. Okey. 1. Lagi. 8.40. Lagi. Lagi. Siapa yang belum hantar lagi? Cepat. Baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 orang je. Cepat. 8.40. Okey. Ikut majoriti. Okey. Boleh Aci je. Aci tak Aci kan. Okey. Lebih dari 10 okey lah. Ajak. I think more than 10 already. Okay, majority 8.40 So, teacher minta izin lah. Yang mana yang nak pukul 9 tu teacher minta izin. Kita start pukul 8.40 insyaAllah. Sebab apa, tak tahulah teacher rasa pukul 9 tu macam agak lewat. Sebab teacher kena tidur awal kot. Koma mungkin lah tidur lewat sikit kan. Tidur awal teacher. So, macam nak habis pukul 11 terus macam, ya Allah. Tak pernah buat kelas habis pukul 11 tau. Okay, hari ni tak payah ambil gambar lah, malas kan nak ambil gambar. Okay, saja je kadang tu nak ambil gambar. Mesti korang pun macam, tak payah ada gambar kan. Okay, so itu sahaja untuk hari ni, 8.40 minggu hadapan. Alright, 8.40 minggu hadapan insyaAllah. Jumpa lagi, selamat berpuasa dan selamat menunaikan homework. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih ego. Cikgu. Welcome. Terima kasih ego. Assalamualaikum ego. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih